dikurniakan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ingat tu? Tadi dah niat tak nak masuk kelas online. Halal lah masuk kelas online Ustaz Elmi. Baik, tidur kan. Sekali tu bila dapat mesej, kawan ajak, masuklah. Dia dah batalkan niat dia tadi kan. Jadi dia dapat satu pahala sebab dia tak jadi buat dosa. Okey, itu yang pertama Alright. So kat sini ada dua ya. Ini nota-nota yang awak dah buat hari tu. Hari Isnin kot. So kat sini konsep pahala dan dosa. Sebelah hijau tu pahala, sebelah yang kiri tu adalah dosa. Minta siapa nama ni? Muhammad Afif. Bacakan Afif. Yang pahala dulu. Yang pahala? Yang pahala tu. Yang konsepnya. Ada maksud sampai contoh. Yang pahala dulu. Maksud dari segi bahasa, pahala. Ganjaran atau balasan baik. Maksud dari segi istilah. Ganjaran baik yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia kerana mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Istilah lain dalam Al-Quran, as-sawabu dan al-ajru. Al-ajru. Contoh, mengerjakan solat, bersedekah, menuntut ilmu dan lain-lain. Okey, terima kasih Afif Alhamdulillah, dengar suara Afif tu maknanya Afif dah keadaan sihat dah tu, cergas kan? Alhamdulillah. Okey, pengertian kan? Bila soalan dia tanya macam ni soalan tanya macam ni. Contoh, katanya jelaskan maksud pahala dari macam tu je. Kemudian dia tulis markah dia ialah 2 markah. Okay, bila macam ni 2 markah, apa yang perlu awak jawab? Ni boleh tulis kat buku catatan boleh tulis kat buku catatan supaya takut lupa kan. Kalau soalan macam ni, jelaskan maksud pahala, awak rasalah jawapan tu dari segi bahasa ke dari segi istilah ataupun bahasa dan istilah. Siapa nak jawab tolong tekan high five, beritahu Ustaz. Dua markah Ustaz. Ya, 2 markah. Jelaskan maksud pahala. Adakah kita nak bagi maksud dari segi bahasa ataupun kita nak bagi maksud dari segi bahasa dan istilah ataupun kita nak bagi maksud istilah saja? Istilah. Confirm InsyaAllah okay, confirm. InsyaAllah confirm. Alright. So kalau soalan macam ni, jelaskan maksud pahala, dia biasa kalau soalan macam ni dia letak kat nombor 1 tau, soalan pertama. Kita nak bagi tahu dari segi istilah. So daripada segi istilah tu, awak semua 1 markah dekat mana? 1 markah dekat ganjaran baik yang dikurniakan Allah kepada manusia. Itu 1 markah. Itu 1 markah. Kerana, lepas kerana tu mematuhi perintah dan menjauhi larangannya, dapat lagi 1 markah. Dan soalan macam ni mudah dan jangan miss. Jangan tinggalkan. Rugi Okey, itu yang untuk maksud pahala. Berapa orang yang faham tekan high five Kita nak tahu macam mana nak jawab tu. Okey, 3, 5, 7, 10, 9, 13. Okey, alhamdulillah. Yang kedua, soalan yang selalu ditanya, yang untuk kedua tu dia akan tanya macam ni tau. Dia kata senaraikan 2 nama lain pahala. Dan markah dia ialah 2 markah. Dan bila jawab macam ni, senaraikan 2 nama lain. Terjauh pula kat sini Nama lain bagi pahala. Bila jawapan macam ni, awak tulis nombor 1. Tulis nombor 2. Jangan buat macam ni Jangan buat macam ni. Buat 1-2 macam tu Ustaz. Kena buat 1-2. Nanti dalam buku nota tudingan awak, okey, Ustaz dah siap dah buat buku nota tudingan. Sekejap Mana ni. Tapi tak cetak lagi. Jadinya awak ni orang pertama yang tengok lah buku nota tudingan ni.
Okay, contoh dia kat sini Okay, ni tajuk akhlak mulia. Ni awak orang pertama tengok editor pun tak tengok lagi ni. Okay, dekat sini soalan-soalan Ustaz dah buat tau. Ustaz buat soalan, Ustaz bagi hadis ni, Ustaz dah keluarkan soalan. Semua soalan siap jawapan. Maknanya kalau buku ni dah terbit, awak rasa mudah tak kat awak ni? Mudah. Dan biasanya soalan yang Ustaz buat ni biasanya akan keluar dalam exam, biasanya lah. Kalau tak keluar jangan marah pula kan. Buat boycott pula nanti. Okay. Jadi kalau kat dalam ni awak tengok, Ustaz tak bagi nombor tau. Ustaz buat bulat. Ustaz buat macam ni, bulat macam ni, sebab nak bagi buku tu nampak comel. Tapi dalam exam jangan buat bulat. Nanti awak cakap, dalam buku nota tudingan Ustaz Elmi buat, ada bulat. Dalam buku tu memang saja Ustaz buat macam ni supaya buku ni nampak cantik. Kalau ada nombor, jadi macam banyak sangat. Nombor 3 ada, nombor 1 ada, nombor 2 ada. Jelas kan? Jadi sebab tu Ustaz buat bulat macam ni. Tapi dalam dalam periksa buat nombor 2. Senaraikan 2 nama lain. Okay, awak tulis 2 nama lain. Nah, bila 2 nama lain tu, kita dah tahu tadi nama lain dia ialah As-Thawbu. So awak kena tulis jawi kan? As-Thawbu. Tah macam mana awak tertinggal ni? Awak tertinggal. Awak buat Thawbu. Bila awak jawab macam ni, Thawbu ni, jadi jawapan dia ialah pangkah. Jadi tolong hati-hati. Jangan tinggal alif, lam. Tu alif pula. Jangan tinggal alif, lam. Balik As-Thawbu. Okay. Cuba ingat sekarang sebab sekejap lagi ada quiz tau. Sekejap lagi ada quiz. Dalam quiz tu nanti kita akan tanya nanti. Apa nama lain? Al-Thawbu, Al-Ajru. Contoh. Contoh ni takkanlah tak tahu kan. Apa contoh pahala yang boleh buat dekat rumah? Kemas rumah. Kemas rumah. Apa lagi? Buang sampah. Buang sampah. Buang sampah. Tapi buang sampah ni dia boleh jadi dosa. Macam mana? Dia buang sampah kalau dia duduk rumah PPR, kondominium, apartmen, dia buang sampah daripada dia punya balkoni je. Malah nak turun jauh sangat, dia buang macam tu je. Express. Jangan buat macam tu Ustaz pernah depan mata Ustaz benda tu jatuh. Lepas tu Ustaz duduk menyewa dekat Damansara Ramai rasanya. Kat situ. Jatuh plastik hitam, mujur tak kena kepala. Tak bocor kepala. Mujur lagi. Lepas tu nak keluar je pakai helmet. Takut terkena kepala Alright. So dari segi pahala, itulah dia. Dan ini orang kata apa benda yang Ustaz boleh bagi tahu macam mana nak faham, tapi tukang hafalnya awak lah yang tukang hafal. Alright. So dah settle dah kat situ. Kita pergi pula yang kedua, kita minta murid yang bernama Sofia. Sofia bacakan dosa Sofia. Dosa tu apa Sofia? Daripada atas sampai bawah. Maksud dari segi bahasa, hukuman atau balasan buruk. Maksud dari segi istilah, balasan buruk daripada Allah kerana melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan perintahnya. Istilah lain dalam Al-Quran, Az-Zanbu, Al-Khati'atu, As-Sayyi'atu, Al-Isyanu, Al-Fasadu dan Al-Ismu. Contoh, membunuh, derhaka kepada ibu bapa, mengumpat dan lain-lain. Okey, terima kasih Jadi dekat dosa ni, confirm awak akan boleh hafal dari segi maksud, mesti boleh hafal. Senang je kan. Dosa balasan buruk kerana buat perkara yang Allah larang ataupun meninggalkan perintah. Yang dekat istilah tu dia ada 6. 6 tu wajib kena hafal. Tak boleh Ustaz, saya nak hafal 2 boleh tak Ustaz? Saya nak hafal 4 je lah Ustaz. Sebab kalau soalan esei, paling banyak markah soalan macam ni 4. Dia akan kata senaraikan, kat sini dia akan jadi 4. Senaraikan 4. Empat pula dah. 4 nama lain dosa. Senaraikan 4 nama lain dosa. Kat sini markah dia akan jadi 4. Jadi awak pun kata, paling banyak pun esei ni 4 je pun. Jadi hafal 4 je lah. Jangan awak hafal 4 sebabnya dekat soalan struktur, dia akan tanya
Dia boleh tanya, senaraikan nama lain dosa selain daripada az-zambu dan al-khati'ah. Dia boleh tanya macam tu. Jadi kalau nasib tak baik, awak pula hafal 4 termasuk az-zambu. So, habislah hilang 2 markah. 2 markah berharga dalam SPM. Berharga dalam SPM. Berapa ramai yang mendapat markah, lagi satu lagi nak dapat A+. Lagi satu lagi nak dapat lulus. Jadi sangat berharga. Jadi untuk konsep pahala dan dosa ni, yang asas ni, rasanya macam mana? Awak semua okey tak? Amal okey, Ma? Oh, siap minum air lagi. Okey, Ma? Okey. Alhamdulillah. Okey, selesai kat situ. Kita pergi yang seterusnya. Yang ni. Alang-alang Amal dah minum air tu, kita bagi Amal baca. Sound dia dah okey dah tu. Okey, Ma? Kita baca, Ma. Mana tadi? Baca yang dekat muka surat 218 tu, yang bawah peta tadi tu. Orang yang membuat kebaikan. Orang yang membuat kebaikan walaupun seberat zarah, pasti Allah SWT akan membalasnya dengan pahala. Begitu juga dengan kemungkaran yang dilakukan walaupun seberat zarah, pasti akan dibalas dengan dosa dan azab di akhirat. Balasan ini akan menjadi neraca keimanan seseorang sama ada mereka percaya dengan amaran Allah SWT atau tidak. Firman Allah. Firman Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maksudnya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, nescaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, nescaya dia akan melihat balasannya pula. Okey. Surah ni, kita biasa sebut kan? Okey, Afi boleh. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini surah yang biasa. Jadinya, dia macam ni. Tips dia untuk awak hafal dalil. Tajuk ni, awak kena hafal dalil ni. Tajuk ni. Jadi kalau apa-apalah cerita pasal dosa, pahala, awak nak buat jawapan dosa, pahala, awak buat kat catatan ni. Tapi kalau awak lupa, jangan risaulah. Kita dah record dah benda ni. Nanti Ustaz akan upload kat YouTube. Tapi yang ini Ustaz akan upload ujung minggu lah. Sebab kelas lain tak belajar lagi kan. Nanti diorang tak join Google Meet pula. Tengok YouTube. Okay. So, kalau awak nak jawab tentang dosa, pahala, kebaikan, inilah dalil dia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Walaupun buat baik seberat zarah. Zarah ni kecil sangat. Ada ulama kata macam biji sawi, lebih kecil pada biji sawi. Allah tetap bagikan pahala. Neraca keimanan tu maknanya kita akan ditimbangkan amal ibadat. So dalil kat sini rasanya okey kan? Clear kat sini. Alright, seterusnya. Pembahagian. Pembahagian dosa. Dosa ada 2 bahagian yang kita katakan sebagai dosa kecil dan juga dosa besar. Ada 2. Tak ada dosa sederhana jangan pula awak jawab dosa sederhana, dosa tak sengaja, dosa kering. Ada pelajar pernah jawab exam, jelaskan pembahagian dosa. Dia tulis dosa kering. Awak pernah dengar ke dosa kering? Ada orang dia guna istilah dosa kering ni macam ni tau, dosa kering ni. Mengumpat orang kan, kau ni buat dosa kering je. Maksudnya senang-senang kau buat dosa, macam tu lah. Tapi jangan jawab macam tu. Dosa kecil. Tolong bacakan Fazliana. Dosa kecil tu apa? Sekejap anak ustaz ni dia kacau pula. Dosa kecil ialah segala kesalahan yang berada di luar batasan hukum had dan seksaan di akhirat yang mana larangannya tidak disertai dengan ancaman, kemurkaan dan seksaan daripada Allah. Okey, jadi kat situ kalau awak nampak dalam slide ustaz tu, dia ada 3 tau item kat situ. Jangan miss. Jangan miss 3 item tu. Ingatan kepada semua bahawa sesungguhnya SPM itu benar. Dan soalan SPM itu juga benar, semata-mata benar. Kalau dia tanya maksud dosa kecil,
3 item tu mesti kena ada. Kesalahan di luar batas hukum had. Awak faham tak hukum had tu apa? Berapa orang yang tak faham? Tolonglah tekan high five kalau tak faham. Hukum had tu apa? Putri, ada maki, ramai juga Alright. Tak apa. Kita terangkan. Hukum had tu ialah, ni dia. Hukum hudud. Hukum hudud. Selain daripada hukum hudud, maka dia dosa kecil lah. Murtad, minum arak, fitnah orang lain berzina. Tu qazaf Zina, curi, merompak, melanun, memberontak. Maka ini namanya hukum had. So, dosa kecil ni ialah dosa yang selain hukum had. Awak boleh ubah ayat macam tu Awak boleh ubah ayat macam tu. Untuk lebih mudah. Dan yang kedua pula, dan seksaan di akhirat yang mana larangannya tidak disertai dengan ancaman. Maknanya tak ada hadis Nabi dengan ayat Quran yang bagi ancaman kalau buat benda tu. Okey, macam mana tu? Kita tengok kat bawah tu. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Maknanya dosa-dosa kecil ini yang tak disertakan dengan ancaman, maka Allah akan hapuskan dia dengan mudah lah. Dengan ambil air semayang, dengan baca Quran, dengan bantu orang. Itulah dia dosa kecil. Maksud dosa kecil. Selain daripada hukum had dan selain daripada dan dia tidak mendapat, tak disertai dengan ancaman kemurkaan. Okey, kemudian apa contoh-contoh dosa kecil? Tolong bacakan Adam Hakimi. Apa contoh-contoh dosa kecil yang ada dalam skrin tu? Contoh dosa-dosa kecil. Membazir, membuang masa, buang sampah merata-rata, melihat maksiat dengan lagu yang melalaikan. Okey. Ini dosa-dosa kecil. Contoh-contoh dosa-dosa kecil. Tapi kadang-kadang dosa-dosa kecil ini dia boleh menjurus kepada dosa besar. Dia boleh menjurus kepada dosa besar. Ustaz Nurin kata dia minta maaf kalau dia asyik keluar masuk je. Okey, no problem. Ustaz faham? Kan? Kita dah, orang kata apa dah berada dalam Google Meet ni dah dekat 2 tahun dah kan. Jadi Ustaz boleh faham. Ada murid dia keluar masuk. Tu maknanya kita tahulah memang dia ada masalah internet lah. Okey, insyaAllah. Alright. Dia dosa kecil ni, dia memang kecil. Tapi dia boleh jadi besar bila dosa kecil tu dia terlalu banyak. Terlalu banyak. Kumpul-kumpul lah macam orang kata apa menabung kan, lama-lama jadi bukit. Dosa kecil pun sama juga. Banyak sangat dosa kecil, lama-lama jadi banyak, jadi dosa besar. Tapi jangan risau. Pengampunan untuk dosa kecil ni sangat mudah. Sangat mudah. Baca Quran dan sebagainya. Okey. Dosa besar. Ustaz baca awak tengok ni. Dosa besar, dosa yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis. Tu ayat dia tu. Serta diakhiri sebutannya dengan ancaman. Maknanya dosa besar ni, Nabi akan cakap dalam hadis atau Allah akan beritahu dalam Quran, buat benda ni akan dapat seksa ni. Dia secara spesifik. Contoh dalam hadis ni, Nabi bersabda, hadis yang sahih. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, jauhilah 7 dosa. Nabi kata jauhkan 7 dosa ni dalam hidup kita ni. Kita ni manusia kan, kullu bani Adam khata'. Semua bani Adam ni buat dosa. Tapi Nabi kata jauhkan 7 ni. Jadi para sahabat tanya, wahai Rasulullah, apa tu? Dia macam berdebar kan sebab Rasulullah yang nak bagi tahu. Nabi kata yang pertama, syirik. Kedua, sihir. Bunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak. Kecuali dengan hak ni maknanya kita bunuh dia sebab kita pergi berperang. Kita pergi berperang, membunuh musuh, polis, tembak penjenayah sebab penjenayah tu nak membunuh polis. Jadi bunuh macam tu dibenarkan. Tapi kalau bunuh sesaja bunuh, habis Google Meet ni, ambil pisau, bunuh jiran sebelah. Tak boleh Dan makan harta anak yatim, makan riba, lari ketika perang, tuduh wanita mukmin, melakukan zina tanpa ada bukti. Ini nama-nama dosa-dosa besar. Maksudnya dia dinyatakan ancaman tu. Okay. Macam? Faham tak?
Faham Okey. So soalan macam ni dia biasa tanya soalan macam ni, dia akan tanya macam ni lah, senaraikan 4 contoh. Biasa macam tu je. Tapi biasa SPM tak tanya sangat soalan macam ni. Sebab dia kata kacang. Senaraikan 4 contoh dosa besar. Orang Kedah kata dosa besar nah. Dosa besar. Dosa besar pertama syirik. Syirik, membunuh. So tu rasa boleh jawab lah tu. 5 Bukhari takkan boleh jawab kan. Bakal-bakal ulama semua dalam kelas ni. Ulama bukan ular dalam semak. Alright. Ni contoh dosa besar. Dah sebut dah tadi. Zina, fitnah, minum arak semua. Ini ada tambah sikit. Tambah sikit berdasarkan hadis. Syirik. Sihir. Minum arak walaupun setitik. Ada rahaka ibu bapa. Membunuh. Itu semua dosa besar. Okey, sekarang ni kita nak masuk fasa yang macam mana nak jawab soalan. Ni tengok betul-betul Ini realiti kehidupan lah. Awak nak tempuh di tahun depan SPM. Soalan ni dia tanya, jelaskan 2 cara meningkatkan kualiti akhlak dalam masyarakat hari ini. Bila awak baca soalan macam ni, awak kena ada, masa exam nanti, awak kena ada pen merah, pergi kat kertas soalan tu, awak buat tanda kurungan. Jelaskan 2, awak buat kurungan dekat 2 tu. 2 kurungkan supaya awak tak terlepas. 2 cara meningkatkan kualiti akhlak dalam masyarakat hari ini. Jadi jawapan dia mesti dia nak 2. Jadi kita pun bagilah dia 2 sebab dia 4 markah. Kualiti akhlak. Kualiti akhlak ni maksudnya macam mana kita nak bagi masyarakat kita ni berakhlak. Apa cara kita nak bagi masyarakat kita ni berakhlak? Okay, cuba masing-masing fikirkan jawapan. Lepas tu kalau dah fikir kan, dah dapat jawapan tu, sharekan dekat dalam chat. Macam mana? Macam mana? Kalau awak tak ada ayat yang tersusun pun tak apa. Awak cuma bagi idea pun boleh dekat dalam chat tu. Contohnya awak kata, Ustaz, saya nak cakap macam ni. Tapi ayatnya macam mana? Jadi awak guna ayat pasar pun tak apa. Sebab Ustaz nak ajar awak macam mana nak buat ayat. Macam mana kita nak jadikan masyarakat berakhlak? Kita banyakkan acara fun fair. Tak boleh. Acara fun fair pula. Kita buat konsert K-pop lagi lah, tak boleh. Mana nak bagi berakhlak masyarakat kita ni? Buat poster. Dia fikir tu kan. Dia fikir macam mana nak buat bagi masyarakat berakhlak. Mana Mana nak bagi masyarakat berakhlak awak rasa? Okey, cuba awak tengok dalam buku. Tengok dalam buku. Ada tak awak tengok perkataan, awak tengok muka surat ni. Muka surat yang ke-222. Okey, dekat situ ada tulis perkataan atas sekali tu, usaha. Usaha tu maksudnya cara. Bila cara, dia mesti individu, masyarakat, negara. Bila masyarakat, awak ingat ni ini Ustaz pecah rahsia, tapi dah masuk YouTube nanti kan. Tak apalah, benda kebaikan kan. Kalau cara nak bagi masyarakat, awak mesti jawab ni, benda ni mesti boleh ulang-ulang lah, semua tajuk boleh. Awak mesti buat mengadakan program. Ini jawapan orang kata tajuk pahala boleh, apa-apa tajuk boleh lah. Mengadakan program apa awak rasa? Kita dah bagi sikit dah tu. Selain daripada dalam buku lah, dalam buku tu pengimarahan masjid kan. Takci lah. Buat yang lain lah. Mengadakan program apa? Itulah, kita pun belajar tengah hari kan, tak makan lagi kan. Mengadakan program apa? Ke chat tak keluar kat sini? Tak ada orang chat. Tak ada? Okey, ingat kan? Kod internet Ustaz rosak. Awak nak voice pun boleh. Tak type pun boleh. Kalau type susah kan? Voice pun boleh. Mengadakan program apa? Ramai dalam kelas ni. Mengadakan program
Mengadakan program okeylah. Tengok sini. Aduhai. Mengadakan program keagamaan. Mengadakan program keagamaan. Tapi baru 3 patah perkataan. Nak bagi 4 patah perkataan, kita tambah sikit. Sering mengadakan. Apa? Itu cara namanya. Sering mengadakan program keagamaan. Agar, bila disebut agar tu maksudnya kita dah nak buat uraian lah kan. Agar sentiasa terdorong melakukan kebaikan. Okey. So, macam tu lah. Dia ada agar kat sini. Agar kat sini lah yang jadi pemisah antara isi dengan huraian. Dia ada banyak Semalam Ustaz pun dah beritahu kat awak. Semalam pula. Dah hari tu dah lama dah. Kerana pun boleh Kerana pun dah boleh dah. Kita jadikan huraian. No problem. Okay. So, soalan ni screenshot lah. Screenshot. Ni soalan ni awak kena buat ni Kena buat, kena hantar lah. Hantar. Kalau sempat hari ni, hantar hari ni. Tak sempat hantar hari ni, hantar esok. Tak sempat esok, lusa. Tak sempat nanti, hantarlah bila sempat. Nanti kalau awak dah kahwin, masa suruh anak hantar pun boleh. Jangan hantar. Awak hantar, awak dapat lah. Awak hantar kerja, nanti awak dapat cara nak jawab. Okay. So soalan pertama tu settle Okay, nanti buatlah Okay, soalan kedua. Pada pendapat anda, mengapakah pengaruh rakan sebaya merupakan salah satu faktor utama yang boleh membawa kepada dosa dan pahala? Okay, dekat sini, perkataan apa yang awak nak buat kurungan awak rasa? Pengaruh rakan. Pengaruh rakan. Okey, betul. Pengaruh rakan. Jadi dekat pengaruh rakan tu, awak buat kurungan Jadi kat sini soalan ni 2 markah. Bila 2 markah, so kita akan buat dia satu jawapan je lah. Kalau awak nak buat 2 pun boleh. Awak kata jawapan ni jawapan tayar spare. Tayar spare tu maksudnya kalau jawapan pertama ni salah, jawapan kedua tu boleh backup. Dan Ustaz pun sarankan awak buat macam tu. Sebab SPM ni bukan boleh ambil banyak kali. Ambil sekali cukup lah kan. Jadi bila walaupun markah dia 2, kalau awak nak jawab 2 jawapan pun boleh untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Takut jawapan pertama tu salah. Jadi ada standby. Soalan nombor 2 ni, awak faham ke tak soalan ni? Kalau awak faham, awak tekan high five Kalau awak faham. Kalau tak faham, bagi tahulah, kita boleh terangkan lagi apa yang dia nak kat nombor 2 ni. Pada pendapat anda, mengapakah pengaruh rakan sebaya merupakan salah satu faktor utama? Faktor utama yang membawa kepada dosa dan pahala. So rasanya, semua faham ni soalan ni kan? Okey. So jadi jawab Okey, yang ketiga. Bagaimanakah integriti boleh menghindarkan amalan rasuah dan pecah amanah dalam negara? Ini pun markah dia pun 2 juga. 2 markah juga. So dia nak satu jawapan. Dekat sini awak buat kurungan dia nanti, nak bagi faham, integriti boleh menghindarkan amalan rasuah. So soalan nombor 3 ni, siapa yang tak jelas boleh tanya Ustaz sekarang kalau dia tak faham soalan ni. Jangan nanti dah habis kelas ni, barulah tanya break dia nanti PM. Janganlah kan, kesian kat Ustaz. Tanya sekarang lah kan, kalau siapa yang tak faham soalan ni. Nombor 3 ni. Ustaz. Ya. Yang integriti boleh menghindarkan macam mana? Okey, integriti. Integriti ni maksudnya sebenarnya ialah sifat amanah dan jujur sebenarnya. Jadi soalan ni, dia sengaja nak bagi calon-calon ni macam susah kan. Integriti ni apa pula?
Sebenarnya integriti tu ialah sifat amanah dan jujur. Jujur dan amanah. Jadi dia tanya, macam mana dengan sifat jujur dan amanah tu boleh menghindarkan amaran rasuah? Macam tu. Jadi awak jawablah, sifat jujur dan amanah ni boleh menghindarkan kerana orang yang jujur ni macam mana? Sebab dia akan tahu ke akhirat nanti Allah akan timbang amalan, kan? Nanti kalau kita buat sesuatu benda akan dapat dosa. Awak jawapan ni kena kaitkan dengan dosa dan pahala, macam tu. Kena kaitkan dengan dosa dan pahala. Sebab tajuk kita, tajuk PQS. Ya, jadi kita kena kaitkan dengan unsur-unsur keagamaan. Okey, so bagus Zailatul ya. Dia tak faham, dia tanya. So yang lain, okey? Kamu tanya, Ustaz jawablah, kan? Okey, semua okey rasanya ni. 1, 2, 3 ni Alright. Dan soalan yang terakhir sekali, kita kena ada satu soalan kebat 6 markah ya. Okey, soalan kebat 6 markah. Murid yang mempunyai masalah disiplin yang serius akan dihantar menjalani program pemulihan dalam usaha kementerian. Okay, ini Ustaz nak ajar awak cara baca soalan. Awak jangan baca soalan macam ni. Murid yang mempunyai masalah disiplin yang serius akan dihantar menjalani program pemulihan dan usaha. Memang tak akan datang idea. Macam tu. Awak kena baca macam Ustaz baca ni. Cara baca dia, murid yang mempunyai masalah disiplin. Okey. Macam tu. Maksudnya bila awak buat nada macam tu, awak tahu apa isu dia. Berbanding awak baca, murid yang mempunyai masalah disiplin yang serius akan dihantar. Dia jadi mendatang memang susah. Murid yang mempunyai masalah disiplin yang serius akan dihantar menjalani program pemulihan. Dihantar ke program pemulihan. Dalam usaha Kementerian Pendidikan Malaysia memerangi masalah gejala sosial. Nak memerangi gejala sosial ni, dihantar ke program. Nampak? Bila awak baca macam tu, awak senang nak faham soalan. Ini tips ya. Lepas tu kita tengok soalan dia. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah yang akan berlaku? Dia kena baca macam tu. Apakah yang akan berlaku? Okey, apa yang akan berlaku sekiranya perkara di atas tidak dibendung? Perkara di atas tadi tu merujuk masalah disiplin. Kalau tak dibendung, apa yang akan berlaku? Jelaskan hujah anda. Apa awak rasa pendapat tu? Bagi nak sokong kenyataan tu. Yang kenyataan yang awak cakap apa yang akan berlaku tu. Bila awak baca soalan macam Ustaz tadi tu, insya-Allah awak akan rasa macam soalan ni tak sesusah mana sebenarnya. Ya ke? Ke Ustaz syok sendiri je? Awak rasa macam mana? Betul ke cara tu? Awak rasa bila dengan baca? Betul. Betul? Itulah takut juga. Sebab Ustaz ni dah terbiasa baca soalan. Dah terbiasa baca soalan. Jadi kita kadang-kadang rasa macam dah biasa kan? Jadi itulah teknik dia. Awak amalkanlah ya. Amalkan selalu. Okey. So, soalan macam ni awak akan guna, biasalah isi huraian panjang. Benda yang Ustaz dah bebel dalam Telegram kan. So, guna benda tu. Awak rasa dalil apa nak guna? Dalil apa nak guna? Awak boleh guna dalil tadi tu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Tapi nanti yang dekat huraian dalil tu, awak bagi translate kan. Lepas tu nanti awak tambah sikit. Awak tambah sikit huraian. Contoh kan, awak dah buat. Awak tulis dalil. Awak buat dalil tadi surah Az-Zalzalah kan. Awak pun akan tulislah surah Az-Zalzalah tu. Surah Az-Zalzalah. Ni. Ayat 1 pula. Silap. Ayat 6. Ayat 8. Ni. Okey. Bila awak dah tulis dalil kat sini, kita padam dulu yang tak dalil kita tak nak gunakan ni. Ni. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Okey, kat sini awak akan tulis dalil. Kat isi huraian panjang tu awak akan tulis dalil.
Awak kan boleh tulis dalil. Di sini awak tulis dalil. Tulis dalil. Okay. Bila dekat huraian dalil, awak akan masukkan dia punya translate ni. Tapi ni translate dalam bahasa Inggeris lah. Nanti awak tulis dalam tulisan Jawi lah. Lepas tu awak tambah sikit kat sini, awak titik. Awak tambah sikit sebab dalil ni siapa yang buat kebaikan, awak cakap lah, maka dengan membendung kejahatan akan menyebabkan kemakmuran ataupun sahsiah unggul. Sahsiah unggul. Akan menyebabkan sahsiah unggul. Ni contoh contoh lah. Okey. Jadinya, ataupun kalau awak tak nak buat dalil ni, awak boleh buat dalil man ra'a minkum munkaran pun boleh. Itu pun boleh. Ikut mana suka lah. Man ra'a minkum munkaran pun boleh juga. Tak ada masalah. Alright, jadi inilah soalan yang awak kena siapkan ya. Ni, soalan 1, 2, 3, 4. Dengan ustaz ni senang je. Awak buat kerja awak. Awak ada masalah, awak PM ustaz. Beritahu bila boleh hantar. Ikut awak lah kan. Jangan tak hantar lah. Nanti awak akan stres. Yang ustaz cakap dalam grup tadi tu. Ustaz pun stres nanti. Dan lagi baik, sebelum hantar ke GC, hantar ke ustaz dulu. Supaya ustaz dapat semak dengan lebih pantas. Supaya ustaz dapat semak dengan lebih pantas dan lebih efisien. Alright, sebelum kita akhiri kelas hari ni, kita ada lagi masa lagi sebenarnya. Tapi kita bagi masa untuk awak siapkan lah kalau awak nak siapkan. Nak jawab kuis dulu. Jawab kuis. Sekejap Mana tadi ya? Jawab kuis this. Okey, masuk. Beramai-ramai. Empat belas orang. Afif and Syam. Lagi 25. Iman. Iman tadi. Iman. Natasha dah ada. Adam, Alia, Arif. Lagi? Tu Aiman lah Ustaz, Aiman. Oh, Aiman. Dia tak. Lagi. Cepat. Siapa belum masuk cepat. Kita kira 20 saat. Kita bagi 20 saat. Baru pernah dalam ni macam ramai. Dalam ni ada 34. 34 tolak 3. 31. 28. Lagi 3 orang lagi ni. Mana lagi 3 orang ni? Tak ada. Okey. Lagi 5 saat lagi. 5. 4. 3. 2. Dan 1. Okey. Selamat menjawab. Oh, pantas. Soalan pertama.
Oh, sengit ni. Sangat sengit Dua minit lagi. Satu minit lagi.